الحمد لله رب Bismillahirrahmanirrahim. العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم. Selawat Al-Fatihah. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihi al-uqadu wa tanfariju bihi al-qurabu وتقضى بالحوائج وتنال بالرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم
وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس ونفس بعدد كل معلوم برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. رب يسر ولا تعسر، رب تمن بخير يا كريم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، إنك أنت السميع العليم، إنك أنت التواب الرحيم. أما بعد فيا عباد الله، sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita rafa'kan setinggi-tinggi puji dan puja kepada Allah Azza wa Jalla atas jemputannya pada pagi ini. Kita dapat kembali berkuliah bersama-sama, bersemuka, bersua wajah di dalam satu halaqah dan juga bersua wajah di dalam alam maya, di alam maya dan juga di halaqah. Alhamdulillah, tahniah dan sahabat untuk sahabat yang istiqamah menuntut ilmu di jalan Allah, sedia memperluangkan masa dan sedikit pengorbanan infak tenaga untuk kita sama-sama duduk membasmi kejahilan yang bersarang di dada. Mudah-mudahan duduk kita pada pagi ini bukan duduk yang sia-sia, tetapi duduk kita pada pagi ini di dalam dakapan sayap malaikat, insya-Allah, kerana para malaikat paling mengasihi majlis-majlis ilmu, sentiasa duduk bersama-sama dengan mereka yang duduk di dalam majlis zikrullah. InsyaAllah ta'ala mudah-mudahan kita bersama-sama menumpang rahmat daripada para muqarrabin, orang yang dekat dengan Allah, iaitu para malaikat. InsyaAllah kita akan sambung hari ini. Bagi yang baru dapat kitab, bagi yang baru dapat kitab hadis ni, hari ini hadis yang ke-16, muka surat 33. Okey, kita baca dulu lah, meraihkan hadis ni, kita kena baca dulu lah. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam awsini, qala la taghdab, faraddada miraran, qala la taghdab. Baik, mana-mana kitab yang ada tulis taghdab, tafa, buat bagi dia betul, dia tersilap cetak tu, bukan taghdab tapi taghdab. Ghin, ghin, huruf ghin, bukan situ fa kan, kepala bulat kan, dia bukan fa tak, dia taghdab, taghdab, betul sikit je, bagi kepala dia tu lebar, titik dah ada lah, cuma kepala bulat dengan kepala lebar dah. Dia bukan taghdab tapi dia taghdab. Ghin, betul lah, dia dua kalimah tu. Pertama dia kata qala la taghdab, waraddada miraran qala la taghdab, dia ulang dua kali. Kedua-dua kalinya tersilap cetak. Bukan salah siapa-siapa, mesin yang salah. Okey nak? Nanti kalau baca jangan baca taghdab lah. Taghdab. Okey.
Hadis ni iaitu hadis yang mana maksud tajuk dia jangan marah. Jangan marah. Kita tengok maksud hadisnya. Artinya daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya ada seorang lelaki berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, berilah pesanan kepada saya. Sabda Nabi, janganlah engkau marah. Orang itu mengulangi beberapa kali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap bersabda, janganlah engkau marah. Diriwayatkan oleh Bukhari. Hadis yang begitu pendek, mudah. Qala la taghdab. Lepas dia ulang beberapa kali, faradada miraran. Qala la taghdab. Jangan marah. Ceritanya hadis ini diriwayatkan diambil daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara sahabat yang banyak meriwayatkan hadis, yang mana ada pengusaha. Yang mana keadaan Abu Hurairah ketika ini apabila dia bertemu dengan seorang lelaki. Sebab itu didatangkan anna rajulan. Apa dia? Okey. Besar lah. Besar. Orang dalam dewan kita besar lah. Tapi kalau besar di sini tak nampak kepala, okey lah. Ustazah naikkan sikit, nampak kepala tak penuh. Nampak kepala tak penuh. Alhamdulillah. Okey, Ustazah cantik. Okey, dah penuh dah. Alhamdulillah. Okey, penuh dah lah. Daripada dewan kata saya dah penuh dah dewan ni. Okey, baik. Kita kembali kepada cerita Abu Hurairah tentang seorang lelaki. Lelaki ni siapa dia? Lelaki ni Arab Badawi. Arab Badawi ini memang terkenal dengan perangai mereka cepat bawah. Sebab apa? Badawi ni dia diistilahkan sebagai orang asli. Orang asli ni dia akhlak dia kurang. Dan budi pekerti dia tu kurang sangat. Kasar. Kalau kita tengok dia sembang dengan kita pun cakap ikut dan saja, dia kurang dari segi pendidikan akhlak. Lepas tu kalau kita senyum dia tak senyum. Kita bagi sesuatu kadang-kadang kabut ambil begitu saja. Terima kasihnya tiada. Jadi selalu sangat marah ke Arab Badawi yang diceritakan di dalam beberapa hadis Syama'il Muhammadiyah. Rasulullah ni pernah didatangi seorang laki-laki yang membawa bewak padang pasir. Ini panggil dog kan. Dia pun duduk di tengah-tengah padang pasir. Bewak dia bukan kata besar-besar. Sejak tu bewak ni besar anak buaya ni. Besar. Jadi bila dia tahu dia nak pergi ziarah Rasulullah di Bandar Madinah, dia mai dari pendalaman. Dia nak bawa buah tangan apa nak bagi dekat Rasulullah. Buah tangan apa yang dia nak bawa dekat Rasulullah. Jadi tak ada apa, orang asli ni biasanya kalau di Malaysia, dia hanya ada akak kayu. Tapi kalau hanya duduk di padang pasir, dia tak ada apa, dia ada biawak pasir. Tok lah. Dia tangkap satu biawak pasir yang besar ni. Besar, dia tanggung di bahu dia. Dia bawa bewak tu bila sampai di Masjid Nabawi, Rasulullah dalam tu duduk dengan para sahabat. Dia masuk terus dengan kurang adabnya, di celah-celah para sahabat tu dia ambil bewak pasir tu, dia letak kempaskan di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bewak tu dah mati lah. Dah disembelih lagi cara dia lah. Tapi dikatakan sembelihnya sembelih yang tak mengikut syarak. Jadi bila dia hempaskan di situ,
tu dia kata kat Rasulullah, sahabat-sahabat dia tengok marah lah nak. Kan sahabat ni selalu melindungi Rasulullah. Lepas tu dia kata dekat Rasulullah, kalau kamu betul-betul seorang utusan Allah, bagi bukti di depan bewak pasyak ni. Dekat katalah bewak pasyak saya lah kata. Lantas Rasulullah kata, bersyahadatlah wahai sang bewak tu. Maka bewak pasyak tu bersyahadah. Asyhadu anna Muhammad dan Rasulullah. Aku bersaksi bahawasanya engkau adalah utusan Allah. Lepas tu baru dia beriman. Dia main sebenarnya. Dia dengar cerita dari kawan-kawan dia. Di bandar tu ada seorang Nabi yang diutuskan bawa satu agama, membasmi penyembahan berhala. Dia nak pergi lupa. Dia bawa tangan dengan bewak pasyak tu. Walhal Nabi SAW tak makan bewak pasyak. Tapi sahabat-sahabat makan. Makannya para sahabat itu dengan sebab tak ada apa dah nak makan, baru dia makan. Tapi Nabi mengharuskan boleh makan. Di Malaysia tak ada bewak pasyak. Bewak komodo tu ada. Jangan duk kita angkat bewak pula makan. Orang Malaysia tak boleh makan bewak. Dan suasana ini menimbulkan kemarahan para sahabat. Menimbulkan kemarahan para sahabat. Lelaki ni dijumpa dengan Rasulullah, Ausni bagi wasiat dekat aku. Bagi wasiat, maksud dia minta satu kata-kata nasihat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita jumpa Dr. Alim kita masuk mana-mana tempat, cari dalam tempat ni siapa yang paling alim, jumpa dia, santuni dia, minta nasihat. Walaupun nasihat tu kita dah tahu, tapi minta nasihat. Ausini, bagi nasihat dekat aku, bagi wasiat kepada aku. Macam kita kata kat dia, bagi kata-kata pada saya. Okey, sikit je kalau dia doa untuk kita. Dah cukup memberi kata-kata semangat untuk kita mengharungi kehidupan. Kalau dia kata semoga urusan dipermudahkan pun jadilah. Sebab kata-kata itu datang daripada seorang yang alim ulama. Apatah lagi kalau berjumpa dengan Nabi SAW. Jadi si lelaki ni dia minta kata-kata nasihat, ausini. Maka kata Nabi SAW, la taqda. Sikit je Nabi bagi nasihat. La taqda, jangan kamu marah. Waktu ni lelaki tu dia tak marah pun. Siapa yang marah? Yang marah adalah para sahabat. Sahabat-sahabat yang marah dekat dia. Apa ni orang tengah duduk bulan, tengok main empuk cakap bewak di tengah-tengah tu. Kan? Nabi marah, Nabi tak marah. Nabi dia susah marah. Yang marah adalah para sahabat. Semua kata dia ni. Kalau kita kata dia ni kurang ajar. Dia ni kurang ajar. Biasalah. Orang asli kan ada. Dia macam bila hadapnya kemarahan. Dan dia tu rasa tak puas hati. Jauh sangat dia berjalan kaki ni. Nak sampai pada Rasulullah punya jauh. Dengan tanggung bewak, gabuk punya besar tu. Sampai-sampai Nabi bagi satu saja perkataan. La taqda, jangan kamu marah. Lepas tu dia ulang lagi tanya. Berkali-kali dia ulang tanya kepada Rasulullah SAW. Apa dia lagi? Rasulullah terus mengulang perkataan yang sama. Faradada miraran. Rasulullah pun mengulang benda yang sama. Dia tanya apa dia lagi? La taqda. Apa dia lagi? La taqda. Sampai dah 3 kali Nabi bilang. Nabi ni dia akan bercakap 3 kali untuk menjelaskan keadaan. Kalau bertahan pun tak mau dengar juga, dia akan diam. Lepas tu dia diam. Dia akan bilang. Macam tu lah juga cerita Rasulullah dengan seorang lelaki ni. Selepas diulang beberapa kali, dia tu pun terdiam bila Nabi diam. Sebab orang macam ni, kita tak boleh nak asak dia bagi banyak-banyak. Orang yang baru mula nak belajar, kita tak boleh ajak dia kesemuanya dalam satu masa. Tapi kita ajak dia pelan-pelan. Orang yang baru mula nak belajar,
mengenal alif bata, kita tak boleh ajak dia baca Quran terus. Kita kena ajak dia bunyi alif dulu. Kemudian ba, kemudian ta, dengan penuh sabar. Dia akan tekun belajar satu per satu. Kita tak boleh terus nak ajak dia baca Al-Quran. Dia tak kenal apa lagi. Inilah cara Rasulullah mendidik para sahabat, iaitu dengan Nabi SAW bagi satu perkataan dulu, kawal kemarahan. Walhal di sini sebenarnya Rasulullah nak abang dekat sahabat yang ada di depan dia tu, yang Rasulullah nampak wajah mereka pakat-pakat marah. Kemudian barulah Rasulullah menguraikan apa dia marah tu. Kan, macam-macam sekarang, jangan marah. No, kenapa? Jangan nak marah, jangan nak marah. Cuma Nabi bilang 2-3 kali, nah. Sebab kata baginda sallallahu alaihi wasallam, ala ketahuilah olehmu sekalian umat. Kitalah sekalian umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innal ghadabu jumratun. Sesungguhnya marah itu adalah lontaran syaitan fi qalbi insan. Lontaran syaitan ke dalam hati manusia. Sebenarnya kemarahan yang hadir dalamnya ada orang yang tak pernah marah? Ada tak? Mana ada orang tak pernah marah dalam? Okey. Rasulullah kata, ini definisi ataupun ta'rif marah. Kemarahan itu dia kata adalah jumratu. Satu jumrah. Jumrah ni tempat lontaran. Tempat lontaran. Lontaran ni lontaran apa? Lontaran iblis. Fi qalbi ibnu Adam, di dalam hati anak cucu Adam. Dia melontarkan rasa marah. Yang mana kata Nabi SAW, ala tarana ainaihi, ingatlah ketika mana kamu melihat mata, dua mata ainaihi, sepasang mata anak Adam itu kelihatannya merah. Dia dilontarkan dalam hati. Ini Nabi cerita tentang keadaan orang marah. Marah ni sebenarnya dia merah kepada hati. Walaupun mata yang merah bukan mata yang marah, walaupun suara yang kuat bukan suara yang marah, tapi dia melontaran daripada hati yang dilontarkan oleh syaitan. Orang yang selalu suka marah, ia adalah daripada syaitan laknatullah. Wantifahi wajhahu, kata Rasulullah, dan kelihatan merah wajahnya. Dengan sebab apa? Sebab menahan marah. Muka dia akan berubah, kata Rasulullah. Hati dia akan panas. Begitu juga dengan urat di leher dia. Sebab apa? Sebab dia nak berulang perkataan. Dan dia nak mengeluarkan perkataan. Ikutlah masa marah ni, dia akan keluarkan perkataan yang dia tak boleh kawal. Itu yang dia keluar macam-macam kata-kata yang ada, yang singgah di telinga kita, singgah di hati kita. Sakitnya bukan kepala. Sebab apa? Sebab ianya datang daripada lontaran syaitan ke dalam kita, mengakibatkan kemusnahan dan kebinasaan pada diri orang yang marah dan pada diri orang yang kena marah. Waktu kita marah, kita memang dikuasai oleh syaitan. Sebab tu Rasulullah sebut, dia jumratu fi qalbi anak Adam, lontaran syaitan pada hati anak Adam. Tengok, apabila seorang bapa ataupun ibu yang dalam kemarahan menghukum anak dia nanti pukul sampai dia tak sedap kadang-kadang juga. Dia pukul sampai dia rasa letih, dia berhenti. Walaupun rayuan si anak tu dah sakit mak, tolong mak, sakit mak, dia tak peduli dah. Dia pukul saja. Waktu tu kalau ada orang yang cuba menghalang dia pun, dengan orang-orang tu dia boleh ribah. Sebab apa? Dia pukul dengan kemarahan. Marah ini adalah hasutan daripada syaitan. Hasutan daripada syaitan. Tak lagi dah habis dia pukul, dia tengok budak tu dia rasa kesian. Hadir perasaan menyesal dalam diri dia. Kadang-kadang lah budak tu sampai tertidur, dia baru nak bawa minyak, sapu minyak angin. Kadang budak tu tak lena pun, dia tahu, dia rasa
Ayah dia duduk sapu minyak ni kat dia sambil menangis. Ayah pun menangis. Anak tu lagi menangis. Ini yang menjadi mangsanya adalah manusia waras. Ketika dikuasai oleh marah, orang tu tak ada kewarasan. Hilang kewarasan. Sebab jumratu minasyaitan dilontarkan dalam hati dia oleh syaitan. Lontaran daripada neraka. Sebab tu Nabi pesan takwa. Apa kalau nak jadi orang yang beriman, nak jadi orang yang bertakwa, tahanlah diri kamu daripada rasa marah. Okey. Pengarang kitab hadis kita ni Imam An-Nawawi. Nama dia siapa? Imam An-Nawawi. Yang maksud dia Yahya Syarifuddin An-Nawawi. An-Nawawi ni tempat dia nama. Kisahnya Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala ini dia menyusun kitab hadis. Dia menyusun hadis ambil daripada Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, kemudian dia susun. Dia anak murid Imam Bukhari sebanyak 7,275 hadis. Dia tulis semula 7,275 hadis yang dia tulis semula. Setiap kali dia nak tulis, dia akan berwudu dan solat taubat 2 rakaat setiap kali dia nak tulis. Maka terhasillah hadis-hadis sahih daripada Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Dikisahkan Imam Nawawi ini dia tak berkahwin, tak mempunyai zuriat, dia tak kahwin. Ketika mana dia menulis hadis ni 2 tahun dia tak lena. 2 tahun, bukan 2 hari. 2 tahun dia tak tidur. Jadi, sewaktu dia menjalin hadis ni, kita tahu kalau orang tak tidur ni dia punya emosi bercampur-campur. Yang tu kita lah, kan? Bukan Imam Nawawi pun, itu kita lah. Aku dah malam tak boleh lena. Pagi ni aku ingat nak lena berbapangan. Kerana marah saja. Sebab tak boleh tidur. Tidur boleh tidur tapi mata tak mahu lena. Satu ketika Imam Nawawi ni dalam penulisan hadis dia mengantuk. Manusia biasa, dia mengantuk. Bila dia mengantuk, dia tulis dengan bulu ayam lah. Dulu-dulu kan tak ada pena lagu kita ni, tak ada pen lagu kita yang siap dah ada dakwah. Dia kena celup, tulis. Celup, tulis. Ni yang dapat dekat kita ni hasil daripada usaha dia tak silap 2 tahun ni. Yang ada kitab dengan kita jangan buat main-main. Sebab tu mereka tempat tersyurga untuk mereka. Pengorbanan mereka di dalam memperjuangkan ilmu Allah cukup hebat. Kita ni dah satu naskah, kadang-kadang tak hargai. Kitab ni orang wakaf, gunakanlah. Ambil wakaf tapi tak belajar. Kesian ke orang yang wakaf, pahala dia tak berjalan. Kita yang menerima wakaf tak gunakan dia, berdosa. Dosa. Kita menanggung sesuatu yang wakaf tapi kita tak gunakan dia, berdosa. Kalau kata kita tak boleh nak belajar, kita bagi ke orang yang nak belajar. Kata saya ambil wakaf ni tapi saya tak guna. Nak ambil apa yang nak belajar. Sebab apa? Sebab kita akan menanggung amanah. Benda ni dia nak berjalan. Pahala ni dia nak berjalan. Apabila kita tak memperjalankan dia, maka kita tanggunglah dosanya. Dia akan tanya kita di akhirat nanti. Di antara salah satu ilmu yang akan bertanya kepada kita, aku diwakafkan. Kenapa tak digunakan amanah wakaf ini atas nama Allah dan nama sipolan-sipolan yang telah mewakafkan. Berat ni, setengah orang nak dapat wakaf percuma, tetapi hak yang percuma tu dia ada bayaran dia. Bayaran dia adalah yang kita duduk belajar, membaca, berteleku, cuba faham dan cuba beramal. Okey? Ini Imam Nawawi dia kalau pegang satu-satu hukum, pegang sungguh-sungguh. Sampai kepada dia menulis hadis yang kita baca ni, hadis la taghdab ni, dia mengantuk. Dia mengantuk. Sifat kita bila mengantuk, jadi mana? Sengguh kan? Tersengguh. Bila dia nak tulis, dia pula guna
guna dakwah basah tu, bila dia nak tulis menyebabkan helaian kertas dia comot. Dia guna dakwah basah. Dia celup dengan bulayan, dia tulis. Dia celup, dia tulis. Jadi bila dia mengantuk, dia menyebabkan helaian kertas dia tutup. Kalau kita apa jadi dia? Beban kan? Punya dalam tu jaga dalam tu duduk. Dia ada apa tu? Beban. Ini kan cerita Imam Nawawi beban. Dia pacak kitab dia. Dia pacak kitab dia dia tidur. Bila dia tengok helaian kertas dia tu kotor, dia nak marah, ada perasaan nak malu. Tapi nampak hadis la tarduk. La tarduk di bawah tu ada kan dakwah dia yang betul-betul yang dah kembang di atas tu. Masa nak marah juga lah. Kita kalau seorang-seorang kadang-kadang berbaik kat diri sendiri kan. Pegang yang jatuh. Apa dia tu jatuh sangat kan. Buat yang tu salah, buat yang ni tak kena. Nak bubur garam, bubur gula. Kan? Di sini berbaik diri kan. Marah tak tentu halat. Kita ni, sikap kita ni punya banyak syaitan. Seorang-seorang pun kita boleh naik ni. Kalau marah apa seorang-seorang tak ada apa. Seorang-seorang. Dia syaitan tu lah. Ada dalam perut kita ni. Baru, dia bila dia ngantuk, dia baca kitab yang sendiri, dia tidur. Dia tidur atas kitab. Dia letak dahi dia di atas kitab yang dalam keadaan terbaca. Okey. Kita tengok kalau kita mengantuk. Kalau kita mengantuk, kita tak baca lah kitab ni. Tapi sangat kita tidur di atas tidur di kitab. Tak boleh tu lah. Tak boleh kita tidur di atas kitab. Memang tak boleh. Ilmu. Dia baca. Bila kitab dia tadi kan tak selesa kan. Kena pula dari dia. Bila dia betul-betul menengok, sakit. Sakit dia jaga balik. Dia jaga balik lah. Kita kata dia cas lah bateri dalam 5 saat. Kita ni tutuplah kitab, carilah bantai, tak ada bantai pun, lengkap pun jadi. Mengantuk dengan haji lah. Rasulullah kata kalau mengantuk lena, tak ada siapa dulu berjaga. Kita bukan pengarang, bukan siapa-siapa. Duk baca seorang-seorang saja. Buka-buka kitab, buka-buka Quran nak baca tu dah mengantuk. Lontaran syaitan. Lontaran syaitan. Asal ngaji mengantuk. Nampaklah huruf-huruf Al-Quran tu kembang pun. Tak apa-apa nak habis. Dia baca surah Kahfi pagi Jumaat. Lepas subuh. Surah Kahfi ni 110. Panjang ni. Nak habis. Baru duduk dalam tengah-tengah. Mata dah mengantuk. Baca pun merepek saja. Untuk lena senang. Kalau kita tengok Imam Nawawi dia punya jaga lah. Kenapa dia ikut perasaan nak tidur dia waktu tu? Sebab hadir perasaan marah pada tumpukan dakwah yang tumpah di atas helaian kertas dia tadi. Dia nak marah dah sebenarnya waktu tu. Tapi oleh kerana dia sedang menulis hadis la tarduk. Apa dia mandi? Ngantuk sangat kan bagi dia tidur. Tidur pun tak tidur macam kita baca kitab tu. Kalau kita dah mengantuk, terus tidur atas kitab. Sebenarnya tak boleh tidur atas kitab kan? Kalau kata nak tidur sangat, tolak dia ke tepi. Okey? Ada yang tidur atas kitab. Meleleh ayat tak sampai basah kitab-kitab tu. Macam mana ilmu nak berkat? Macam mana ilmu nak masuk? Selena tu ada pikis yang keluar main sekali tu. Tak boleh nak. Tak boleh macam tu. Ini ilmu. Ilmu ni datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kena jaga dia sungguh-sungguh. Jangan letak di tempat yang tak elok. Jangan letak di atas lantai. Riba dia, sayang dia macam mana kita sayang pada darah daging kita. Dalam beg tak apa lah, dalam beg tak apa.
Dan kisah la taghdab ini, kata Nabi SAW, marahnya ada dua jenis sebenarnya. Marah yang tercela, marah yang terpuji. Maksud dia, dalam Islam bukan disuruh kita buat marah. Dia bukan tak bagi kita marah langsung. Bahkan dalam Islam ini ada dua. Pertama, marah yang tercela. Apa maksud marah yang tercela ni? Marah yang tercela ni, marah yang dilarang. Marah yang terpuji, wajib marah. Kalau kata dia tak marah, apa masalah ni tak tahu. Kalau kata dia tak marah, maknanya dia tak ada perasaan langsung untuk mempertahankan diri dia. Contohnya, marah yang terpuji ni, Rasulullah kata, orang yang marah kerana mempertahankan maruah diri dia, itu marah terpuji. Orang yang marah kerana mempertahankan agamanya, orang yang marah kerana mempertahankan Allah dan Rasul, ini dinamakan marah yang terpuji. Tetapi marah yang tercela ini iaitu marah kerana hawa nafsu semata-mata. Kalau marah kerana hawa nafsu semata-mata, itu yang tercela. Kita tengoklah di dalam satu sejarah baginda sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah di Taif. Nabi dihina, Nabi dipukul, Nabi dibaling dengan batu sehingga luka parah keadaan fizikal Nabi. Patah gigi Nabi, luka tulang kering Nabi, kaki Nabi, jasad Nabi luka, darah mengalir sampai penuh dalam kasut Nabi. Nabi pakai kasut. Dalam Syama'il Muhammadiyah cerita pasal kasut Nabi. Kasut Nabi diperbuat daripada kulit yang dilapis 2 lapis, dijahit. Bertakung macam tu untuk menakung tapak kaki Nabi. Dan ketika mana Nabi berdakwah di Taif, Nabi dilontar dengan batu. Sehingga luka parah ni, darah dia mengalir sampai bertakung dalam kasut Nabi. Allah sampai macam tu punya banyak Nabi keluar. Nabi duduk tak ramah di Taif. Orang Taif tak mau terima dakwah Nabi. 10 hari saja. Nabi keluar daripada Taif dalam keadaan Nabi menangis. Nabi menangis bukan marah orang pukul dia. Walhal baginda berhak untuk marah demi mempertahankan diri. Tapi Nabi menangis bukan kerana dia luka parah. Nabi menangis kesian dekat orang Taif sebab tak mahu terima Islam. Dia rasa kesian kat dia pun. Sebab tu bila dia duduk di pertengahan jalan, Jibril turun, Jibril kata, wahai Muhammad, tadahlah tanganmu ke langit, berdoalah pada kekasihmu, nescaya akan kami hempakkan, kata malaikat yang menjaga gunung di Taif. Taif itu dikelilingi dengan gunung. Nescaya kami akan hempakkan gunung ini di atas penduduk-penduduk Taif. Nabi berhak tak marah? Berhak. Ini dipanggil marah yang terpuji. Boleh marah. Tapi Nabi tak marah. Nabi kata, jangan. Aku berdoa, mudah-mudahan daripada tulang sulbi mereka itu akan lahirnya orang-orang Islam yang beriman dengan Allah dan Rasul. Hasil daripada doa Rasulullah, selepas daripada itu berimanlah penduduk-penduduk Taif hingga sampai kepada hari ini 99.9% mereka adalah Islam belaka. Sampai hari ini, mereka lebih mesra dan berbudi bahasa. Hasil daripada kesabaran Nabi sallallahu alaihi wasallam yang la taghdab, yang tak marah. Kalau kita lah orang buat lagu tu lah, balik diangkat geng main balas dendam. Balik pergi ke kampung kisah Ambang, aku masuk elok-elok nak berdamai, nak ajar apa buat baik, tapi yang buat aku macam ni,
Rasulullah dia punya geng lagi sempoi boleh ada. Ha? Sayyidina masa ni Sayyidina Hamzah masih lagi hidup, Sayyidina Umar Al-Khattab, Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Dia boleh balik ke rekod dekat dia. Ha? Tengok orang balik aku bisa ni. Dia boleh balik dia nak. Masa tu dia duduk di Mekah. Dia tak pindah ke Madinah lagi. Tapi dia tak buat masa tu. Dia berdoa balik. Punya tahan marah. Yang ikut dia ni Zaid bin Harithah. Anak kat dia nak. Kata Zaid bin Harithah, dia menangis. Aku tak tahan melihat cucuran air mata Rasulullah yang menitik-nitik campur dengan darah dia, timpa ke baju dia. Aku tak tahan dia. Lepas tu Zaid bin Harithah ajak Rasulullah balik. Rasulullah kata, kita kena hentikan luka, salin pakaian dengan lekat darah. Takut balik sekejap lagi sahabat di Mekah pakai tengok Rasulullah di dalam muka parah, dia semua akan marah. Jangan dia sampai tahap tu dah punya sabarnya. Lepas tu tanya Zaid bin Harithah, bagaimanakah Rasulullah itu mengawal kemarahannya? Rasulullah itu mengawal kemarahannya. Rasulullah beritahu, apabila kamu hendak marah, baca ni banyak-banyak kali. A'udzu billahi samii'al 'aliim minasyaitonir rajiim. Sekali tak dia apa? Tak ada lagi. A'udzu billahi samii'al 'aliim minasyaitonir rajiim. A'udzu billahi samii'al 'aliim minasyaitonir rajiim. Nescaya kemarahan itu daripada api. Api itu adalah daripada syaitan. Akan padamlah api itu serta-merta. Kita ni sampai tak nak kata apa lah. Di luar kawalan. Punya nak marah. Nah, di luar kawalan. Rasulullah pesan, baca tu banyak-banyak. Kalau Rasulullah baca sekali pun jadi, kita baca berkali-kali. Selagi kemarahan tu tak kata, terus baca. Oh ni aku duduk sabar macam ni. Aku duduk sabar. Sambil berdiri. Kan? Atau Rasulullah ajar, nah, kalau kamu marah dalam keadaan kamu berdiri, duduklah. Duduklah. Duduk marah ni. Memang sat bangku tak nak duduk. Awak ni duduk marah ni. Duduk sat. Tak boleh juga, tak boleh nak kawal baca A'udzubillahi samii'al 'aliim minasyaitonir rajiim pun tak boleh. Duduk marah. Syaitan tu banyak dalam perut kita. Isya aku tak boleh. Doa aku tak boleh situ. Dari dulu kalau tak boleh situ, tidurlah. Lagi dah tak boleh. Berwuduklah. Ini pesan Rasulullah. Rasulullah punya nak suruh kita tahan marah. Berwuduklah. Kalau berwuduk pun tak boleh, mandi terus. Kalau mandi pun tak boleh, lepaslah. Ambillah marah setan tu. Apa macam mana lagi? Nabi juga kan. Kadang-kadang sampai 10 orang punya pegang. Dia sebenarnya tu bukan diri dia dah tu. Dia dah dikawal oleh syaitan. Jadi kemarahan ini akan hasil daripada didikan kita ke atas diri kita. Sebab tu Rasulullah ni dia pesan kita, jangan makan makanan yang panas-panas. Kita kalau boleh, benda tak panas, kita peranak lagi panas. Rasulullah tak bagi makan panas. Kena bagi yang sejuk. Bukan makan itu, masuk dia benda yang tak sejuk. Nasi tu bagi sejuk dulu. Jadi tak boleh lah, kita kalau boleh ada yang mendidih-mendidih tu. Sempoi, panas-panas lagi. Pegang kata panas, datang rasa tergemak, dia nanti nak makan. Ini sejuk, tak best. Sebenarnya Rasulullah kita makan yang sejuk. Makanan yang dah sejuk. Bukan yang disejukkan dalam peti air. Bayangkanlah kari kalau buat dalam peti air. Delek kepala menepu, ya kan? Tak apa Rasulullah suruh makan ni. Dah, dia suruh makan dulu lah. Kita merepek. Dia kata bagi sejuk sat dulu. Sebab orang yang suka makan benda panas-panas ni, dia kecil dia pun tinggi tau. Panas dan pedas. Campur panas, campur dengan pedas. Boleh jadi naga ni. Semua mengelak api. Orang pula dah medannya banyak, dia makan pedas.
sangat. Ini tak lagi kena semua aku. Boleh keluar api ni. Rasulullah pesan, cantik sangat. Rasulullah ni dia sayang kat kita. Dia punya bagi nasihat sampai kepada pemakanan untuk menahan kamu daripada rasa marah. Dan lagi satu, makanan yang bersifat panas. Apa juga jenis makanan yang bersifat panas. Jadi, jangan kamu makan. Sebab tu Rasulullah tak bagi kita campur kurma dengan susu, jangan berita sekali. Sebenarnya Rasulullah tak pernah buat dulu. Jangan berita sekali. Dan ni sampai ada jual susu kurma. Sebenarnya betul tak boleh. Panas kan? Panas. Kalau sekali-sekala tak apa. Kalau kata Rasulullah pernah tegur, di dalam Syama'il Muhammadiyah, Rasulullah pernah tegur Sayyidina Ali karramallahu wajhah yang makan kurma. Dia baru baik demam. Dia makan kurma campur susu. Rasulullah kata berhenti, jangan makan. Sebab orang yang demam ni badannya panas. Dicampur dengan pemakanan yang panas, sakit, susah baik. Berubat, tapi susah baik. Lambat baik. Sebab susu tak boleh campur dengan buah-buahan. Kita ni, minuman sunnah. Susu kurma. Kita baru makan minuman sunnah. Memang tak sunnah Rasulullah, tapi campuran dia tak kena. Boleh minum, jangan banyak-banyak. Beli sampai satu carton. Minum hari-hari. Awaklah macam marah ni. Di antara pemakanannya yang Rasulullah tak bagi kita campurkan. Sebab nampak susu tu sejuk. Kurma ni apa yang panas dia? Rupanya bila bercampur kedua-duanya, dia akan menghasilkan panas. Bila kita panas, kita mudah marah. Nak menghilangkan perasaan marah. Okay. Satu lagi. Kisah Rasulullah marah. Tadi saya cerita Rasulullah tak marah. Sebab apa Rasulullah tak marah? Sebab jasad dia dilukai. Tapi yang ni Rasulullah marah. Berlaku di pasar Hijaz yang berada di bumi Madinah. Pasar ini dipanggil pasar Ukas. Waktu ni ayat hijab terturun. Ayat hijab ni ayat yang mewajibkan perempuan-perempuan muslimah tutup aurat. Dia pun tak ada tudung untuk kita. Yang bermanik-manik, bercana-cana ni tak ada. Dia pun punya tudung macam selimut besar tu saja. Macam selimut besar tu tutup, ambil selimut dengan badan-badan. Seorang wanita muslimah pergi ke pasar. Dia pergi ke pasar, dia nak beli barang lah. Kadang pergi ke pasar, nanti menari lah, dia nak beli barang. Kemudian penjual di pasar ni, di mana kebanyakan adalah orang Yahudi. Yahudi ni dia banyak berniaga, waktu dia punya ekonomi besar, dia pandai berniaga. Dia kata kita nak tengok perempuan ni dia pilih jagung perempuan ni. Dia pilih jagung. Dia punya hijab tu, kita panggil tudung lah, khimar yang dia pakai ni besar, tutup muka dia. Tutup muka dia. Lepas tu bila dia nak pilih jagung, dia selit di gigi dia. Dia gigit. Tak mau bagi terendah lah. Kemudian si Yahudi banyak painukok. Yahudi banyak painukok ni ikat dia punya hujung tudung dia yang labuh tu, ikat di tiang kemah niaga. Dia tak sedap lah sebab panjang, tudung ni besar. Kalau kita macam tudung besar ni, orang dia lucu belakang yang mengikat di kerusi, kita tak tahu. Bila kita makin nak berjalan, orang kita tahu bila kita terikat. Tak apalah kita ada pin. Tak ada pin. Tapi wanita muslimah ni dia tak ada pin apa. Kan saya kata dia selit di gigi dia saja. Lepas tu bila dia habis pilih jagung tu, dia nak bawa, dia selitlah balik tudung tu bawah dagu dia. Dia berjalan. Bila dia berjalan, yang dia ikat lucu di belakang di kamera tu, turunkan. Menyebabkan aurat dia terbuka. Nampaklah dia pakai gelap. Cantik rupanya perempuan ni, dia pakai buku rumun. Dia
Rasulullah kan turun pada perempuan tu. Dan perempuan yang menjaga auratnya rasa malu dan marah. Macam kita pakai tudung elok, tiba-tiba mewah, rabuk tudung kita. Kita rasa malu dan marah. Malulah sebahagian daripada anggota kita dah terpampang di depan khalayak ramai. Walaupun kita berpakaian, tetapi tudung ini adalah mahkota kita, nak? Memang kita malu betul tak? Kemudian adalah seorang laki-laki yang muslim, sahabat Rasulullah SAW yang ada di Pekanbaru. Dia pun main. Kan sahabat Rasulullah ni macam Rasulullah selalu bawa ridak. Dia main cepat-cepat, dia lari bila tengok perempuan itu ditertawakan, diejek kerana auratnya dah terbuka. Nabi ambil dia punya khimar yang dah terongkai tu, dia pun ikat di tiang kemah. Jadi diperolok-olokkan. Lepas tu, dia ambil ridak dia tutuplah aurat perempuan tadi. Dia bela perempuan ni. Bila dia bela perempuan ni, dia apa-apa, jadilah pergaduhan. Jadilah pergaduhan ketika tu. Pukul sahabat Rasulullah ni. Tak diceritakan siapa nama sahabat. Dia melalui hadis lah. Hadis Rasulullah marah. Lepas tu sahabat ni pun bawa lah perempuan ni balik, hantar ke rumah. Dia pun balik, dia cerita dekat Rasulullah. Dia kena pukul begini-begini dengan sebab dia mempertahankan maruah wanita muslimah. Rasulullah dengar marah sungguh-sungguh. Sehingga kata sahabat Nabi SAW, kami tak pernah tengok dia marah. Sehingga merah matanya. Sampai keluar air mata dia. Kemudian dalam keadaan baginda sedang duduk, dia khabarkan baginda terbangun berdiri. Kata Nabi marah. Marah sungguh. Kerana pertama, mempertahankan maruah. Yang kedua, Islam dibina, diperkotak-katikkan. Nabi marah. Tapi kalau orang buat kat dia, orang pukul dia sampai luka berdarah pun dia tak marah. Tapi kalau orang menghina agama Islam, menghina hukum syarak, dia marah. Maka baginda SAW mengisytiharkan perang. Itu yang berlakunya peperangan, pengusiran Yahudi boleh keluar daripada bumi Madinah keseluruhannya. Ceritakan dalam surah Hasyar. Rasulullah ajak semua sahabat-sahabat yang berada di kota Madinah pergi kepada perkampungan Bani Qainuqa, Bani Mustaliq, Bani Quraidah. Yahudi ni semua, perkampungan Yahudi. Rasulullah ajak dia berperang. Kalau hangpa tak mengelak, hangpa keluar daripada, kalau hangpa tak mengelak berperang, hangpa keluar daripada perkampungan Yahudi. Jangan duduk di bumi Madinah. Haram bagi Yahudi duduk. Kalau duduk, terus kita bunuh. Sampai tahap tu Nabi punya marah. Nabi suruh bertaubat, dia bertaubat. Nabi suruh masuk Islam, dia tak mahu masuk Islam. Nabi suruh dia minta maaf kepada wanita ni, minta semua Yahudi minta maaf, dia tak mahu buat juga. Maka Nabi isytiharkan perang. Sebab apa? Sebab Islam dibina. Masa ni wajib marah. Siapa yang tak ada rasa nak marah, berdosa. Ulang macam satu ketika dulu. Ketika mana gambar Nabi dilukis oleh puak-puak Yahudi kan di Denmark. Itu satu ketika dulu. Dia pelukis karikatur wajah Nabi SAW. Dia buat perarakan. Dia hina kata lelaki inilah yang menegakkan Islam dengan pertumpahan darah. Dia bertuduh macam-macam kepada Nabi. Suka kepada perempuan, menghimpukan isteri yang banyak, macam-macam. Kalau kita yang jadi umat Islam tak ada perasaan marah, haram. Haram. Kita wajib ada perasaan marah apabila Islam itu dihina. Okey. Ini bermakna bukanlah masuk dalam hadis ni kita langsung tak boleh marah. Boleh ada tahap dan ketika. Okey, kita duduk dalam rumah kita dengan anak-anak kita ataupun saudara kita, dia tak tutup aurat. Kena marah dah? Kena marah. Hukum Allah. Marah dekat dia. Dia pakai ketat sangat pun. Tak apa, cik pakai tudung. Cik pakai tudung pun bagi ketat. Tak boleh. Dia beban. Dia nak ikut fashion hari ni.
Tak dia keluar rumah tengok stokin mana pergi. Tak apa, tak nampak selok lagu. Selok tu pun ketat, perhati tengok dia, komplain dia. Walaupun dia masuk salin tidak jangan ikut. Dia pun beban pergi salin. Tidak pun dia tak mau ikut tak apa. Jadi aku tak tanggung dosa hang. Bagi tahu tak dia Boleh marah, wajib marah ketika ni. Bukan dia kata, tak apalah, jangan marah Rasulullah kata la taghdab. Buatlah hang nak pakai apa, hang pakailah la taghdab. Jangan gunakan hadis ni pada tempat yang tak betul. Dia tak masuk sembahyang, la taghdab, jangan marah dia esok ni dia tua-tua dia sembahyang lah. Tak boleh. Jadi wajib marah. Dia kata, walaupun Nabi mesti la taghdab, jangan kamu marah, tapi pada bahagian-bahagian tempatnya. Okey, kita tengok. Seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menantu dan sepupu. Siapa dia? Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Ini berlaku di dalam peperangan Uhud. Berlaku dalam peperangan Uhud. Kita tahu peperangan Uhud ini menggambarkan pada kali kedua Islam kalah teruk. Sayyidina Ali dia dah last sekali, dah habis dah semua. Ada lagi seorang apa yang musuh yang buat hambat, memang nak bunuh dia sangat-sangat. Sebab dia bagi Rasulullah. Jadi musuh ni ikut nasihat ke belakang. Ada kaki baki tekok ni yang ingat. Main nak bunuh dia. Lepas tu dia rasa kalau tu main nak bunuh dia daripada belakang. Dia kali-kali ke arah musuh tu, dia tekan di bau ni. Kawan tu sakit macam nak terkelak bau ni. Dia tekan dengan tangan kiri dia lah. Bukan tangan kanan. Kalau tangan kanan saya ingat berlubang pun. Habis kawan ni memang terhunus pedang di tangan, jatuh pedang tu daripada tangan. Waktu ni Sayyidina Ali memang nak hancur kepala dia. Dia ludah kepada Sayyidina Ali. Dia ludah 2-3 kali sehingga ayam ludah dia tu kena pada muka Sayyidina Ali dan pada badan. Okey. Kalau kita duduk pada tempat Sayyidina Ali, kita nak buat apa? Pagi putus dengan kepala, ludah aku, dah lah nak bunuh aku. Tak dapat bunuh, ludah aku. Pisau dah ada di tangan. Kan? Pancung ke lah. Tapi apa Sayyidina Ali buat? Bila berubah aku punya bau, no? Dia lepas. Bila dia lepas, menyebabkan musuh tu jatuh tersebut. Bau dia entah terkerak ke, jatuh tersebut. Rasulullah saksikan perbuatan dia berpaling, dia masuk. Rasulullah itu tidak ada di atas bukit dalam gua, Jabal Uhud. Rasulullah saksikan di muka pintu gua. Rasulullah tanya kepada dia, kenapa tak bunuh? Kenapa tak bunuh laki-laki tadi? Tapi kalau dia tak bunuh, kau tu dah cacat dah. Dia kata, ya Rasulullah, aku ingat kepada hadismu, la taqwa, jangan kamu marah. Rasulullah kata, ketika ni dah jadi wajib dah. Dan memang masa mula tu aku memang nak bunuh dia, sungguh-sungguh nak bunuh. Waktu ditekan, waktu dia memang dia nak bunuh. Tapi ketika mereka tu ludah dia lagi nak bunuh kawan tu. Dia kata, dia lagi nak bunuh. Tapi dia paling marah dengan sebab laki-laki tu ludah dia. Menjadikan niat dia dari luar. Aku bukan nak bunuh dia kerana dia musuh Allah dan Rasul. Tapi aku nak bunuh dia dengan sebab dia ludah dekat aku. Jadi dia kata, ni aku dah lari. Dan waktu tu lah aku berhenti. Sebab kata Nabi SAW, orang yang kuat itu bukan orang yang boleh menumpaskan musuhnya, yang boleh menjatuhkan musuhnya, yang boleh hayung penumbuk dengan penampar. Tetapi orang yang kuat itu adalah orang yang boleh menahan marahnya. Rasulullah kata, kamu memang hebat. Memang mulut itu dia nak bunuh. Kalau Rasulullah yang saksikan peristiwa itu, awak tak bunuh. Dia tak bunuh. Dengan sebab apa? Dengan sebab dia dah marah rasa. Dia marah sebab kau tu ludah dia. Dia kata
dia dah jadi tak marah dah sebab kawan tu musuh Allah dan Rasul. Dia jadi marah dengan sebab kawan tu ludah dia. Maka dengan sebab tu dia tinggalkan kawan tu. Kawan tu yang patah bau tu berangkat naik ke bukit tu, mengucap kalimah syahadah dengan sebab sikap, sifat, akhlak Sayyidina Ali atas bimbingan didikan Nabi SAW. Kawan tu masuk Islam. Dia kata dah, akhlak kita boleh mengajak orang mencintai Islam. Kita orang Islam kena jaga akhlak kita. Baru orang yang bukan Islam tengok kepada keindahan akhlak orang Islam, hati jadi terpaut. Dia tak boleh silap sikit, nak kerja nak bergaduh saja, nak kerja nak berperang saja. Bukan dengan sebab inilah di antara kemarahan yang dibenarkan dan kemarahan yang tak dibenarkan. Sebab itulah hadis Taqwa ni sikit saja, no? Pendek saja tetapi cukup luas penceritaan dia. Nabi tak pernah marah kalau orang melukai diri dia, tapi Nabi marah apabila Islam itu dihina, Allah itu dihina, marwah itu dicerca, dibuka. Nabi memang marah. Macam tu juga kita nak, kita jadikan Rasulullah itu sebagai ikutan. Kalau diri kita dihina tak apa, kita kata begitu. Kalau hang nak kata kat aku, tak apa yang kata dekat mak aku. Kita sayang kat mak kita kan. Dan setengah orang ni bila marah, ejek sampai nama keturunan kita. Terutama bila sebut nama mak ayah kita kan. Marah. Kita tengok nak, budak-budak ni, budak-budak sekolah lah. Kadang-kadang sampai menangis-nangis. Dia kata kat ayah saya. Dia marah kata kat ayah dia. Kata dekat mak dia, dia marah. Dengan sebab apa? Kata dekat dia dah lah. Kata kat dia dah sepadan dengan ejek dia. Kata pula kat mak ayah dia. Yang tu yang dia sedih sangat. Ini boleh marah. Kita mempertahankan orang yang kita sayang. Jadi, bolehlah kita marah. Wallahualam. Beramal dengan hadis. La taghdab untuk kita. Kesimpulan hadis ini kita cakap, kita hendaklah sentiasa meminta nasihat daripada orang-orang yang pandai. Kita jumpa orang yang bijak pandai, orang yang alim ulama minta nasihat. Walaupun nasihat tu kita dah tahu, minta lah. Macam laki-laki ni minta ausini, bagi nasihat saat dekat saya ni, saya nak berjalan jauh ni, bagi saat nasihat. Dia bagi nasihat. Walaupun dia bagi nasihat sikit je. Nak keluar rumah tu lekahlah dengan kaki kanan. Biasa dah tu. Ambil. Ambil nasihat tu. Bacalah bismillah. Jadi, walaupun satu perkataan, jangan malu minta nasihat dalam perkara-perkara yang baik. Jangan malu mintalah nasihat. Jangan rasa kita pandai dah. Nak bagi nasihat apa ni, nak kata apa-apa, bagilah sepatah dua kata ni. Kami nak balik dah esok. Boleh macam tu dah. Okey. Pemarah atau lekas naik marah adalah sifat yang keji. Kita hendaklah sentiasa tenang dan sabar. Kesimpulan daripada tenang dan sabar. Apa dia? Ketika nak marah, kata Rasulullah, bacalah A'udzu billahi minasy-syaithanir rajim, minasyaitonir rajim. Baca sekali tak jadi, baca kali kedua. Tak jadi, baca kali ketiga. Tak jadi, jadikan dia zikir. InsyaAllah akan menahan diri kita daripada perasaan amarah. Wallahu a'lam bishawab. Besok kita ada kuliah di Kampung Baru, Sungai Arab. Tafsir. Lusa hari Khamis kita ada kuliah di Masjid Batu Mau, Kitab Jauhan. Kemudian Jumaat ada, Ahad ada satu kuliah tafsir surah Al-Baqarah di Masjid di Surau Batu Kawan, Pulau Seberang. Naik jambatan Pulau Pinang 15 minit dah sampai. Saja bagi tahu pokok ada yang berminat dan nak mengaji. Peluang nak mengaji ni banyak, mana-mana kita boleh belajar. Tidak, wallahu a'lam bishawab. Ada soalan nak tanya? Assalamualaikum Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, silakan Kak Ana. Tak maaf lah hari-hari bertanya. Tak apa. Kak Ana nak tanya pasal apa dari muda sampai ketua ni tak boleh hilang. Apakah ada doa ataupun
Tak clear lah apa dia? Macam kita ni kan dari muda sampai ketua, marah ni tak boleh hilang. Adakah petua ataupun doa untuk menghilangkan marah? Okey. Ni soalan daripada sahabat alam yang kita tanya. Daripada muda sampai ketua. Tak boleh nak tahan marah. Daripada muda sampai ketua. Ini bukan kerana seorang ni. Kita semua ada, betul tak? Kita semua ada, silap sikit je. Waktu kita marah ni, duduk sukuh pun kita. Hidung kita, mata kita, mulut kita semua kita sering muka kita marah. Duduk sukuh. Kan? Beribu duduk dekat-dekat tu. Kening dia, mata dia, memang buruk. Dan syaitan macam tu, kan? Baik, bagaimana cara nak menahan marah? Kalau dalam pesanan ini Rasulullah beritahu, jangan kamu marah. Cara menahan kemarahan dengan A'udzubillahi samii'al 'aliim minasyaitonir rajim. Itu pesan Rasulullah. Okey, yang keduanya juga pesan Rasulullah. Kalau tengah berdiri duduklah, bagi kurang sikit. Kalau duduk berbaringlah. Kalau berbaring pun tak mahu juga, beruduklah. Kalau beruduk pun tak mahu juga nak ambil kemarahan tu, mandilah. Kemudian tak boleh juga apa yang Rasulullah bagi petua tu tak boleh juga. Beristighfarlah sebanyak mungkin. Astagfirullahalazim. Kerana sesungguhnya istighfar itu penutup bagi segala kejahatan. Istighfar. Waktu kita dah memuncak kemarahan, tak boleh nak tahan. Tak tahu dah macam mana, mandi dah mandi, tidur dah tidur, duduk dah duduk. Tamaus pun tak mau juga istighfar. Kalau istighfar pun tak mau, satu berhutang dah, ambil tanah ni Rasulullah pesan. Ambil tanah, sapu di muka. Tanah. Ambil tanah, pasir, sapu di muka. Ada satu hadis Rasulullah. Kalau aku tak boleh tahan marah, lepas dah mandi aku tak boleh tahan marah, istighfar aku tak tahan. Ambil tanah sapu di muka. Okey, kalau kita tengok orang tu marah tak boleh nak kawal, ambil pasir, balik dia dengan pasir. Pernah berlaku di dalam peperangan Siffin, balik dengan pasir. Dah lagi dahsyat dia marah, balik dengan pasir. Lagi sakit. Ini di antara pesanan Nabi SAW. Allah, rasanya kemarahan itu tak kalah sampai kepada tahap kufur. Selagi kita beriman dengan Allah dan Rasul, menjadikan zikrullah itu sebagai buah mulut kita, insyaAllah. Kita boleh mengawal dengan cara apa yang Rasulullah berikan. Apa dia? Siapa ada tanya? Okey, ada soalan lain tak? Dia kata ada apa sesudah lunai, apa itu datangnya daripada Allah, yang lemah yang kurang itu adalah daripada diri saya sendiri, insyaAllah. Ada rezeki, kita sambung lebih kuat lagi lah. Esok tafsir lah, esok tafsir nak ikut di surah Al-Mubarak, esok ada tafsir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانه يا مسبب الاسباب يا فاتح الابواب يا سامع الاصوات يا قاضي الحاجات يا مجيب الدعوات اجعلنا من الناجحين وانصرنا فانك خير الناصرين وافتح لنا فإنك خير الفاتحين واغفر لنا فإنك خير الغافرين وارحمنا فإنك خير الراحمين وارزقنا فإنك خير الرازقين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Terima kasih Ustazah. Terima kasih Ustazah. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum.